Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, 'amalan mutaqabbalan, rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala beri peluang kepada kita dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmi, yang mana insya-Allah taala Allah itu melimpahkan majlis kita ini dengan rahmat dan nikmat dan balasan yang baik bagi kita, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala beri izin bagi peluang yang dia beri kepada kita dapat kita isikannya dalam kebaikan. Dan juga kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala beri masa luang bagi kita untuk kita mencari keredaannya. Dan keredaan Allah Subhanahu wa taala saat ini adalah satu perkara yang adalah mudah dicapai, mudah diboleh, kerana di sana ada syarat-syaratnya, yang mana panggil kata kalau tidak sempurnakan syarat itu, maka keredaan itu tidak sempurna di atas oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, pada malam yang mulia ini insya-Allah taala kita dengar sikit ada masalah yang mana dunia sekarang ni duduk dalam peristiwa-peristiwa yang sangat menggugah fikiran seorang Muslim, dan juga memberi satu perkara yang seorang Muslim itu jadi ragu-ragu, tak tahu bagaimana kata ada satu peristiwa yang berlaku di negeri-negeri lain, negeri-negeri Islam seperti yang berlaku di mana di Suria sekarang ini, dan juga yang mana kita dengar tentang Tanzim ad-Daulah al-Islamiyah fil Iraq wa Syam, ISIS saat ini tu dah. Dalam keadaan kita dengar lagu ni tu setengah-setengah daripada orang-orang Muslim itu tak ada ambil sikap sini. Ke manakah yang boleh dipercayakan? Dalam keadaan ini tu kadang-kadang sama-sama duk supoh ke mari, sama-sama duk cicir ke mari, sama-sama hak ni duk betul hak dia, hak ni duk betul hak dia. Tiba-tiba tubik jadi berpuak dalam masalah apa yang duk berlaku dalam dunia kita sekarang ni. Dengan hal keadaan lagu tu, insya-Allah taala saya cuba nak beri sikit sebanyak tentang masalah yang berlaku sekarang ni, supaya kita boleh ambil meliput orang yang kata sekadar orang yang kata kita tu boleh belok diri kita dalam kita nak taksub kepada satu-satu puak dalam masalah ni. Kerana banyak di kalangan umat Islam sekarang ni berpihak dalam satu puak sana dengan taksub yang orang panggil kata
tidak ada hujah dan tidak ada dalil. Hanya semata-mata tengok di atas orang panggil kata benda yang berlaku dan apa yang dilakukan oleh kuat mujahidin yang ada apa yang di negeri Arab terutamanya sekarang ni. Dulunya kita geger oleh negeri lain, kalau kata Afghanistan dulu tu tak apa yang nampak cerah. Apa ni kalau perang komunis dulu tu nampak cerah. Tapi sekarang ni tu sama-sama dak akid dia Islam belaka, sama-sama dak akid la ilaha illallah belaka, sama-sama akid Muhammadur Rasulullah belaka, tiba-tiba timbul perpecahan, timbul perbalahan, siapa gapo, siapa berdiri sama sendiri. Jadi bila berdiri sama sendiri saat ini oleh hukmnya siapa? Ya ialah seteru. Jadi hukmnya seteru pada akhirnya. Satu timbullah satu perkara juga perselisihan yang besar di antara ulama muslimin dalam nak menghukumkan panggil kata perkara-perkara yang sedang berlaku sekarang ini. Pertamanya adalah masalah panggil kata masalah takfir, masalah kufur mengkufur. Dalam masalah kufur mengkufur saat ini sekadar manakah seorang saat itu jatuh dalam kafir? Dan bagaimanakah dia tu boleh dihukumkan dia tu kafir? Dalam keadaan ini, dengan sebab bergolak ke dalam dunia Islam kita sekarang ni, terutamanya dalam negeri Arab, yang mana orang panggil kata ketua-ketua negeri-negeri KJL saat ni tu duduk orang panggil kata dalam keadaan yang sangat tidak menurut hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab kesedaran orang saat ni, dengan sebab kesedaran orang bakal ngaji belaka. Jadi orang kenal belaka hukum Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bakal kena habis keadilan. Bukan kena demokrat saja, taklah kena keadilan dalam demokrat itu, dan kena keadilan yang hakiki itu. Apabila mereka kena hak ni, jadi pakak dok tanya mana keadilan al-Islam yang dijalankan oleh siapa? Oleh KJL yang telah mengaturkan kata mereka itu muslimin. Situ yang timbul satu masalah yang mana menjadi satu perkara yang geger dalam dunia dan di antara ulama dan orang panggil kata orang awam. Jadi orang awam hak biasa yang mana mereka itu hanya ikut semata-mata KJL, tak kira kalau KJL ilmiah, KJL ilmiah ada KJL yang tidak berbentuk Islam, tak sehingga pada Islam. Turut mengikut KJL. Yang mana negeri hak rasa berpenganut dengan syariah Islam, dia kuat ikut Islam. Di sini ni orang kata bahagia hak ni yang timbul orang kata satu sahwah, satu kesedaran, dan satu kesedaran bagi umat. Tapi kesedaran ini jadi membawakan kebanyakan daripada umat Islam itu selera di atas dasarnya orang rendah yang sedar dalam masalah pemahaman Islam saat itu, orang bawah sedar. Di sisi orang atas, di sisi orang ulama saat itu tidak sama, tidak selaras dengan pemahaman orang-orang yang lain. Dengan itu orang kata fatwa ulama yang di atas tidak sama dengan pemahaman yang dibacakan ataupun yang dibelajarkan oleh pengikut orang kata orang rendah saat itu, makanya jadi pecah, jadi selera. Jadi orang hak bawah saat ini tu dah ulama lah. Tak ke? Tuduh ulama. Ulama ni fatwa lagu ni kerana takut kepada sultan dan takut kepada KJL. Sepanjang tempat kita 2-3 hari duduk kerja dalam masalah apa? Hak lagi. Dalam masalah surat sekeping duit daripada sanak dengan sulat. Kata masalah apa ni? Hari raja ni, hari lahir raja ni. Jadi buat kru, buat KJL saat ni tu boleh nak berkongsi bersama-sama buat buza dalam haflah
ini demilah raja saat ni tu orang kata kalau hak ada boleh sampai ke tunduk kepada gambar raja. Jadi dia buat lebih hukum makruh. Nah, tu. Bukan lagi sekarang ni. Dan juga lagu, kalau bagi lagu Syiah, lagu apa? Saya tak kerti nak sebut lagu tu ni. Lagu hak tu, lagu hak bentuk syirik dengan satu kata juga katanya boleh. Jauh. Kalau ini satu peristiwa yang orang tengah duk cakap dengan orang yang terjadi satu yang dia sekarang ni. Patut kesedaran orang bawah saat ni, dia tahu dah hukum ni. Tiba-tiba orang atas betul masalah. Patut nak jawab lagi mana masalah ni. Kalau mari tanya saya sekarang ni, puasa tengok sekali. Jadi satu masalah orang kita. Di sini orang kata dengan sebab ni, dengan sebab masalah yang berlaku lagu ni, pastilah sekarang orang saat ni dia nak cari hak manakah yang hakikat sebenar supaya dia nak inhizal, supaya dia nak cabut diri dia tu supaya dia boleh duduk di atas siratul mustaqim. Nak cabut diri dia nak boleh duduk di atas siratul mustaqim. Kalau duduk lagu tu duduk dengan sama dia tak tahu mana tu, tak boleh nak tak dengan hukum diri dia. Dalam masalah hukum satu-satu perkara. Kalau alamlah siapa-siapa dari kalangan yang kita baca lah, saya pun temu apa oleh dalam ni duk share dalam Facebook apa orang itu dengan demo pukul ramai rubuh fatwa hak ni mana kata fatwa tu kata boleh. Tu baik daripada lekha tulah. Lesen tu lekha tulah. Hal ini orang kata satu masalah yang sangat besar. Boleh jadi ada tekanan negara Allah alam hak tu. Pada hakikat sebenarnya kita duduk biasa dengan keadaan biasa hak dulu tu di sisi kajian tu tak ada kata japon dah. Tapi tubik hak ni jadi nampak hak tu dah. Nampak hak tu di situ. Tu memang kita satu cabaran. Satu cabaran dan cubaan bagi kita. Adakah memang kita boleh terima tak boleh terima hak tu. Hak tu memang kita satu soalan diri kita lah. Adalah masalah ini. Dan masalah yang saya nak sentuhnya kerana ada daripada pendengar itu kali minta kepada saya suka cek tentang masalah ini sikit kan. Masalah yang timbul dalam keadaan dunia sekali lalu ni, kalau nak kira hakikat sebenarnya dengan sebab setelah Islam saat ini dia tahu kesedaran umat Islam dan kesedaran umat Islam. Ya gini, dia balik setengah saat ni ya. Hak cibik saat ni kesedaran saat ni dia tak kira dia ramai. Dia tak kira dia ramai, dia kira di pahal hakiki. Kalau kesedaran pahal hakiki kepada Islam, kitab dan sunnah saat ni hak tu yang paling menakutkan. Kalau kesedaran sekadar kata tidak membawa kepada apa ni hakikah Al-Quran dan hakikah As-Sunnah saat ni, mereka tidak rasa pusing apa. Kerana tujuan mereka pada asalnya kalau nak kesokkan orang Islam saat ni mengkesokkan pahaman mereka daripada Al-Quran dan mengkesokkan pahaman mereka daripada hadis Rasulullah SAW. Dengan itu mereka jadi memudahkan kalaulah sekadar pahaman orang Islam sekadar itu saja. Sekadar kata baca Quran tilawah, alaqah Quran biasa, tidak ada tafsir, tidak ada tadabbur, tidak ada mengambil arti makna yang dalam. Itu biasa ya bagi mereka. Tapi kalaulah seorang itu faham Al-Quran dengan bentuk pahaman hakiki, itulah yang mereka takut. Mereka paling takut. Orang kata benda yang berlaku dalam dunia sekarang ni punca jadinya mereka juga gerak. Mereka juga gerak lah. Nak jadi, nak berlaku semua saat itu nak menghancurkan umat Islam. Tapi dalam keadaan mereka gerak nak kacau saat itu, orang kata dia timbul dalam kalangan yang saya ayat tadinya orang hak sedar saat itu membawa bendera untuk apa? Untuk melahirkan satu generasi yang faham Islam di atas jalan yang laras. Jalan yang hakiki.
Dengan itu orang kata apabila timbul hak ni seperti mana kita tengok, kalau contoh yang kita tahu contoh hak mula-mula sekalinya, peristiwa berlaku hak mula sekalinya. Nah, di apa ni di orang kata hak nak jalankan hukum Islam dengan waqi'i ya. Orang kata di Mesir. Masalah yang berlaku di Mesir saat ni ya, dia timbul satu kesedaran dalam masalah apa? Masalah ummah nak keadilan. Kerana apabila mereka ketika mereka duduk di bawah KJL Husni Mubarak saat ini, tidak ada keadaan yang tidak ada keadilan sikit pun. Hanya orang yang gagah, orang yang duduk dalam kabinet KJL yang mereka yang gagah, yang kuasa, yang kaya. Tapi orang yang rendah, orang kampung, orang kampung, sehingga air tu nak minum tak ada kat dalam kampung. Dan air berapa ni putus, tak ada. Apabila timbul kesedaran di sini, setelah mana diisikan kesedaran kepada ahli tempat tu, maka dibangkitkan dengan orang panggil dengan nak keadilan. Apabila nak keadilan saat ni dia, apabila digerakkan kata kita tu satu saurah, satu revolusi, kita berlarak tubik lawankan kerajaan ini sehingga mereka berjaya dan boleh memasukkan Husni Mubarak dalam hidup. Tapi mari tubik hiduplah. Husni Mubarak tu dah tubik hidup dengan tidak ada sikit habuk kesalahan. Tak ada salah sikit habuk hidup dia, banyak tu dengan harta banyak tu habis. Mari tubik hukum mahkamah kata bara'ah. Dia, anak dia dan menteri dia tu bara'ah, tidak ada kesalahan. Tu. Jadi hari ni dia keluarga hak mati dalam hak mati pun di masa Husni Mubarak, hak kena zalim gapo tak tu. Akak nak tubik belarak semula pula tu. Jadi atas hukum yang keluar orang hukum yang zalim. Itu satu cara. Apabila pilih raya dengan kesedaran umat saat ni tu nak kepada perubahan, pilihlah satu jemaah yang berbentuk kata nak jalankan Islam. Apabila boleh hak ni apabila kata nak jalankan Islam, selalu dah dunia bakal paling tengok pada satu wujah, orang kata pada satu tempat sekaligus. Pada Suria tu duk berlaku perang sampai ke tak berhenti mati banyak mana tu dah. Tengah tu. Mereka tinggal hadut-hadut main hadut sini. Kerana hak ni sebut apa? Sebut kata aku nak Islam. Sebut kata Islam lah cara ukar masalah dunia sekarang ni. Mereka belaklah tinggal anu mati, kita mari cara sini dulu. Waktu tu dunia Yahudi, dunia yang dikawal oleh Yahudi sekarang ni. Itu satu contoh. Maka timbullah dia hari ini perkelahian di antara ulama disebabkan cocok namimah. Cocok oleh setengah-setengah cocok kemari sampai ke tempat kufur sama sendiri. Sampai kufur saat itu orang kata jadi satu biasa. Satu perkara yang tubik daripada lidah dengan mudah-mudah. Hak ni cari salah belok hak ni. Selok mu sini ni bawa ke dalam kufur, buat mu kufur. Hak ni tengok selok belok ni sikit mu kufur. Ya Allah. Dari peristiwa hak berlaku hak ni yang mana kocokkan dunia Islam semula dalam masalah kesedaran saat ni tu. Buat kita duk tanya yang betul. Tak ni kita duk ni. Betul tidak kita ni. Bagaimana kita dengan hak jamaah berbelok ni. Dalam hak keadaan itu tentang benda-benda yang berlaku. Timbullah tuduhan beberapa puak di dalam dunia Islam sekarang ni. Dan sehingga pecah pula daripada puak satu sana itu tubik puak jihadi lah pula. Buat tubik puak jihadi hak ni. Jadi kalau tubik jihadi hak sungguh dia tak apa. Hak bimbang ni takut tubik jihadi yang bentuk orang yang tadi diketuai oleh mereka juga. Diketuai oleh mereka untuk nak mengkacaukan mengkacaukan orang yang kata wahdah persatuan umat Islam saat itu nak kacau ni. Jadi dok bom sini, dok bunuh sini begini. Saya anggap tu dah yang mana timbul di Suria. Kalau kita dok tengok sekarang ni. Timbul apa? ISIS saat itu, Daulah Al-Islamiyah, negeri Islam. Di Al-Iraq dan Al-Syam, di Iraq dan Syam saat itu. Timbul hak ni orang panggil kata tekan ni wallahu alam yang mana tidak diakui oleh ulama. Kalau nak kira hukum saat ni
Kalau nak kira atau fatwa ulama dalam masalah yang duk berlaku di Suria sekarang ni. Tentang masalah ISIS ni tu, banyaknya ulama tu tidak diaku. Di atas dasar yang pertamanya ialah perbuatan mereka ataupun perjuangan mereka tidak selaras dengan perjuangan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak tu hak pertama kali hak ulama udah. Ulama udah. Dalam keadaan itu dia panggil kata timurlah kufur mengkufur saat ni. Seperti di Mesir, kita kembali ke Mesir semula ni, timurlah buat jubah salafiyah. Timurlah hak zahir ni hadut timur lama dah ni, timurlah buat ikhwan al-muslimun. Jadi kita ada dengan ikhwan muslimin ni gapo, buat jubah salafiyah tu gapo, buat hizbun nur tu gapo, siapa tahu kita saat ni tu. Orang-orang umat Islam tengok tu, orang Islam duk bergumul sama sendiri, tak tahu ke mana. Duk balas sama sendiri. Siapa kau nak ulama Azhar, ni ulama juga ni sama ulama, siapa kau duk ulama sekarang ni duk kufur ke mari tu siapa tak? Tengok nak. Kalau antum buat kita pandai baca Arab, baca berita hari-hari dia, masa jemu. Tengok di baca dalam kita baca fatwa daripada ulama. Jadi pelat-pelat timur daripada hukum saat ni. Di kalangan ni ulama sekarang lah ni. Hak ni balah, hak ni kata kepada ulama Saudi, hak ni kata kepada ulama ni, hak ni kata kepada ulama Suria. Tadi orang hak pandai baca tu baca oleh Allah. Sakit kepala tengok dalam masalah ni. Siapa ke nak pergi sikap apabila seorang tanya saat ni tu lah. Tahu nak pergi pendapat ulama hak mana? Mungkin kita duduk dalam keadaan, mungkin duduk dalam tempat ni. Kalau hak seorang ulama hak duduk dalam tempat tu, jalan kena nak buat pendapat dia. Lalu hak ni lah panggil kata timur. Buat salafi dikufurkan buat ikhwan muslimin. Buat ikhwan muslimin ni dituduhkan kata ulama salafi ni buat bodoh, buat tak kenal keadaan, buat tak kenal. Ada belakang. Yang timur ni masalah. Dalam keadaan itu kita ni lagu mana bersikap? Sikap kita saat ni. Orang kata sikap yang wasati, sikap yang tengah. Kalau masalah ada berlaku kita tersepanah di Mesir, kufur di mari. Siapa kena kufur di antara ulama? Sehingga ada satu jamaah salafiyah yang diketuai oleh Muhammad Ruslan. Waktu tu setiap silap sikit daripada hukum, daripada hukum Islam ataupun orang kata ubah sikit dalam siasah syariah. Orang kata siasah syariah adalah siasah nak menghukumkan negeri saat ni tu. Orang kata ada perubahan sikit tidak sama dengan jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pemahaman ijtihad ke apa ini selalu dah kata kufur, dia keluar daripada agama. Waktu tu hak teruk sekali. Siapa kufur tu pada satu perkara paling mudah sekali. Dengan itu orang kata di sinilah orang kata satu masalah yang pasti daripada seorang Muslim tu apabila dengar masalah ni dia kena diam. Keadaan sekalian lah ni dia. Dan ni gaduh duk berbantah balah. Dia mau tengok. Dia kata duk jual sana kita duk nanti duk tak sokong lah. Ini satu bala juga. Satu bala. Dengan itu orang kata benar ada berlaku di Mesir. Kita senyap dulu dalam masalah ni. Orang kata kalau nak kata ulama kerajaan tu tak kena wayak dah di Mesir teruk benar. Teruk benar dalam masalah hukum. Sehingga sekarang ni haram siapa keluar daripada kerajaan sekarang ni tu haram. Dia tu diiktibar kata muharabah lillah wa li rasulih, lawan dengan hukum Allah dan bagi hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ke belarok dah 28 kemarin tu mesti belarok besar. Maka semua ulama tu haramkan masalah ini. Jadi satu masalah yang besar di antara ulama. Sehingga tuduh menuduhkan ada seorang ulama salafi yang terkenal yang bijak nama Muhammad Hassan di Mesir. Dia fatwa kata haram siapa tu belarok di Mesir sekarang lah ni. Maka ulama lain daripada ulama salah juga. Rak di atas dia kata mu ni lebih pandai daripada orang Timur lagi. Kata siapa Timur perbahaya kata-kata lagu tu di antara ulama
Mana tak berat lah. Tak ada. Itu buat satu perkara berat. Kerana kemarin 428 tu mesti berlarak ke apa? Mesti berlarak akid Quran. Berlarak akid Quran. Semua setiap orang Mesir saat itu tubik berlarak orang Islam dia Quran berlaku akid Quran. Akid Quran. Ada. Jadi berlarak akid Quran kemarin saat itu nak menzahirkan kepada kerajaan kata rakyat tu nak kepada keadilan Al-Quran. Tak say kerajaan itu menghapuskan gapo Al-Islam. Kerana Islam kerana Allah ni tu sisi tu hari-hari duk kecek. Saya tak menghadapi kepada hukum Islam. Saya ni tak reda seorang tu cetus tentang hak Israel, hak Yahudi. Jangan siapa duk tuduh. Jadi lafaz dia kecek tu membawakan kuat jemaah Salafiyah di Mesir saat itu keluar. Dan belawak akid Quran kata kami nak Al-Quran. Tapi di hari itu tu puak Kristian pun tubik juga. Mula-mula puak Islam saja yang nak tubik. Tiba-tiba puak Kristian nak tubik saat itu. Puak Islami yang kata kita nak membezakan di antara kita dengan Kristian, kita akid Quran. Kerana puak Kristian cakap kita akid Quran. Jadi akid Quran di 28 saat itu orang kita satu belawak yang ditutupkan oleh elam. Kita tak boleh tengok. Tak apa share, tak ada buat tubik. Berita share, tak ada buat tubik. Dunia tak ada buat tubik ni kerana dunia duduk dengan kuat dia belakang. Dan tak say kepada kuat Islami ni saat ni ditutupkan berita ni. Padahal mereka yang keluar sangat-sangat banyak. Dan daripada umat Mesir saat ni tu tubik nak tahu KJN. Anata bukan sikit lah orang tak sokong Patiwa ni. Daripada umat Mesir saat ni tu. Kerana duduk dalam keadaan yang sangat-sangat sedih sekali. Dengan sebab Al-Islam juga di Libya. Libya sekarang ni sangat-sangat dok perang tak ada berhenti. Dok perang tak ada berhenti. Sehingga setelah mana KJN tu pilih raya ikut Syiah dah. Bawa pilih raya boleh kepada kuat Islami. Boleh kepada umat Islami. Dia KJN. Kerana umat sebab saya ada dah. Kesedaran umat dia kan banyak pada Islam. Tadi pun nama kata dia ni daripada apa? Daripada parti Islam tu kau tak pilih belakang. Kau pilih boleh kepada hal ni. Amerika buat hijarah, buat Yahudi buat hijarah, buat Europe buat hijarah. Gerakkan salah satu daripada penglima perang daripada Hak Assad, daripada Muammar Gaddafi dulu. Yang mana dia tu ada kuasa yang kawasan kuasa dia tu luas dalam Libya saat ni tu sampai duduk di Benghazi tu. Sampai dia boleh ada kuasa dalam Bahdia kapal terbang dan benda-benda besar dan kereta gebak. Kuasa dia situ tu maka dia pun paham dia saat itu berlawan dengan KJN yang dipilihkan oleh rakyat. Jadi peperangan yang kedua setelah mana Gaddafi mati. Peperangan besar sampai kalau ni duduk perang lagi, tapi dia tu telah orang kata kalah. Yang paling jadi masalah yang berlaku saat ini yang disokong oleh negeri-negeri yang kaya lain daripada negeri-negeri Islam yang duk aku kata nak Islam tapi duk sokong perkara-perkara yang lain ni. Terutamanya kalau besarnya duk sokong perkara ni ya negeri Saudi Arabia. Negeri Saudi sana kalau kita tengok dengan ada kiblat, dengan ada kubur Nabi di sana, masjid Nabi di sana saat ni, betul tak? Orang kata satu perkara yang sangat hebatlah dia tu. Tapi dalam masalah peristiwa yang berlaku lah ni tu, walaupun kebajikan dia tu banyak, kita tak ingkar. Kebajikan negeri Saudi saat itu banyak. Bina masjid lah, anak yatim apa ni, kebajikan dia dalam luar negeri itu habis-habis banyak. Tetapi dalam masalah politik lagu lain. Dalam masalah politik lagu lain. Seperti yang sokong KJN sisi Patiwa hak di Mesir kerana lawan kuat Islami. Kerana lawan Islami, kerana ulama Saudi saat ni fatwa dia kata jamaah ikhwan saat ni itu satu jamaah yang fasik. Satu jamaah yang fasik, satu jamaah yang sesat. Maka kita pasti kena sokong KJN Patiwa ni walaupun dia nak pergi kepada ilmiah. Dia tak sih kepada Islam. Walaupun dia tak sih kepada Islam, kita kena tak boleh terima dulu kerana hak ni KJN hak ni bawa kepada kerana kepasat dia ni akan lebih teruk daripada fasik hak ni lagi, dihukumkan dengan rupa lagu tu. Maka jadilah mereka tersokong KJN Patiwa dengan bantuan yang sangat banyak sekali, dengan menyok, dengan duit, dengan butai tu tak salah kena wajah. Dan juga
Negeri Emirat. Negeri Al-Imarat Al-Arabiyah Al-Muttahidah. Nah, hak ni orang kata satu United Arab Emirates ni. Nah, jadi satu perkara yang sangat besar. UAE. Dia sokong orang yang orang panggil kata menentang Islam tu dengan 100%. Bukan kata sokong dengan duit saja tak. Sokong siapa dengan senjata. Di Libya kata apa ke senjata ni dengan Libya dengan kapal kubai dia sendiri tadi. Hatta gitu lawan siapa? Lawan buat Islami ada pergi di Libya apa nak jatuhkan satu ketua yang mana duk lawan KJN pilih saat ni, nama dia Khalifah Haftar. Dalam 3 minggu lepas buat jual sana tu dia igat siapa? Igat kapal tubek Emirat yang penuh dengan senjata pernah bagi kepada pelawai sana. Nah, Emirat minta hantar klik kapal tubek dia nak bayar 200 juta. Ya 200 juta US. Hati tu hak zahir, hak cilak. Mesir pun hantar tentera 50,000 di pergi di Libya untuk nak menjatuhkan KJN yang mana dipilihkan oleh rakyat dengan sebab orang yang pergi KJN ataupun sepah tu ramainya kuat Islami. Susunnya hak ni siapa dok main? Kalau kita tengok, siapa dok main susunnya hak supaya lagu ni yang berlaku sekarang. Adalah semua tu susunnya yang disusunkan oleh apa? Oleh setengah-setengah Islam. Setengah-setengah Islam. Boleh ada sisi sebalik KJN Saudi pun lebih baik takut jatuh KJN dia. Kerana kalau Islamik naik, mereka ni jatuh. Mereka pasti jatuh. Yang paling sedih sekali ni, dalam 2 minggu lepas, Negeri Emirat keluarkan satu bayang daripada Dewan Syura dia, bayang daripada Dewan Syura dengan nama 83 muniti Islam sebagai muniti teroris, muniti yang mana orang panggil kata muniti irhabi, muniti yang taruh. 83 muniti. Kepalanya ialah Jamaah Ikhwan Muslimin 41. Lepas tu semua muniti yang Islam ada kerja dalam Europe tu dah semua masuk di bawah irhabi habis. Salah satu daripadanya hak besarnya orang panggil kata muniti Al-Ittihadul Alami li Ulama'il Muslimin, Persatuan Internasional bagi Ulama Muslimin. Bagi ulama Muslimin, dia di bawah persatuan ini lebih kurang 10,000 alim ulama. Maka dia tuduh kata semua alim ini adalah kuat jahat. Jadi 83 saat ini semua muniti ada tuduh moyen. Bentuk Islamik tu. Hayat Irasah Islamiyah, Al-Irasah Al-Islamiyah, semua tertubik dalam apa ni jadual yang mana dia susun oleh katanya kuat ni kuat hijau untuk nak menteraskan apa kejahatan, keburukan nak menghancurkan dunia. Satu peristiwa orang ni kata pelik sekali. Yang keluarkan daripada mereka. Siapakah yang disusun mereka? Ni orang kata satu susunan yang paling berat sekali di dalam dunia sekarang ni, sehingga orang-orang saat ni tu jadi pening dalam masalah. Jadi sekarang ni orang harus mutabarik tu. Memberi cak saat ni, ada duit kepada muniti saat ni tu. Jadi ada hamba jadi tanya klik. Allah sungguh. Sungguh pada benda ni ada orang ni. Aku dah duit kau. Dah buat karut dalam dunia. Jadi satu perkara yang mana dia panggil kata untuk nak ihjam, untuk dia panggil kata nak belokkan daripada amal Islami yang berbentuk khairi dan bentuk dia panggil kata apa ni tabarruk sana. Satu perkara yang sangat besar sekali. Sehingga dia panggil kata pilihan raya 2-3 hari malam di Tunisia. Di Tunisia 3 hari malam saat itu sehingga buat Islamik ada juga. Padahal pilih mula-mula tu, buat Islami benar. Tapi buat pilih akhir ni, buat Islami ada, buat Amin ada tu. Buat Amin nak sokong hak orang hak jalan dah. Kerana apa? Kalau turun celak dikacakan oleh orang lain 100%.
Jadi dia mengingat di sini dia kena buat apa orang kata. Dia mikir kata dia kena buat apa ni orang kata belok ke kawasan penyokong dia tu kena ramah lagi. Kena ramah lagi barulah dia boleh pergi dengan hakikat. Dengan cara yang hakiki. Waktu tu hak dalam dunia Islam yang orang kata duk berlaku dengan keadaan yang tidak sangat-sangat tu. Yang saya nak pergi dalam minit yang sikit ini orang kata nak pergi kuat ISIS. Kuat ISIS, kuat Daesh. Bahasa Arab panggil Daesh. Kalau kita buka dalam internet kan, nak tengok siapa apa Daesh, dia boleh tulis Da Alif Ain Shin. Daesh. Tubik selalu Daesh. Kalau buka dalam YouTube tu tubik habis. Daesh duk kerak lah, Daesh duk patah lah, Daesh ada berlaku. Kalau berita-berita tentang ISIS. Kalau nak tulis bahasa Inggeris kan ISIS. ISIS. Orang kata Tanzim Ad-Daulah Al-Islamiyah fil Iraq wa Syam. Mereka ni orang kata satu jamaah. Kalau nak mengikut riwayat surat khabar, riwayat internet, riwayat apa ni tu dah banyak sekali. Hak cek asas timur mereka ni. Tapi saya nak cara ringkas yang kata mereka ni kalau nak kira kepada hakikat sebenar lahir mereka ni orang kata di dalam Iraq dan Syam dulu tu ya ada. Mengikut riwayat dia kata ada dah. Buat tabik orang kata forum cawenge bagi apa? Bagi puak apa ni puak mujahidin Qaeda. Aku ikutkan bersama Bin Laden yang satu. Ia ada dah daerah. Maka mereka ni dia ada jual dah, ia ada dah amil dia ada di sana. Dalam keadaan jual saat itu, orang ni kata pada satu ketika orang kata mereka berhajat kepada seorang qaid, seorang panglima yang bijak. Seorang panglima yang bijak yang mana disyaratkan oleh mereka semua cari tu salah seorang daripada panglima yang bijak saat ini untuk nak letak plan nak menghancurkan negeri Iraq di masa itu. Tiba-tiba dalam Asyura saat ini dipilihkan dia ni dijumpalah seorang hak mengaku khalifah sekarang ni tu. Dia panggil kata dijumpalah Abu Bakar Al-Baghdadi ni. Dia ni salah seorang daripada apa? Mata juga masa Saddam Hussein dulu lagi kuat Ba'si. Kuat Ba'si Ishtiraki dulu lagi. Dia ada di bawah mereka ni dia ada di bawah ni dah. Dia seorang yang bijak dalam susunan perang kerana dia ada dalam Saddam Hussein lagi. Maka orang panggil kata digaya-gayakan dia saat itu. Orang kata dia mau proses dululah. Proses tu sampai dia boleh sumpah masuk ke dalam jamaah ini. Apabila dia masuk di dalam itu banyaklah kok dia buat berjaya. Dia buat orang kata nak buat butir ni kan. Nak cari butir masa ni buat jaya. Moga dia tu seolah-olah yang kena ada dalam Iraq tak ada gapo muncul mana dalam mana dia kena ambil. Moga dia orang duduk dalam, orang isi dalam dah. Dia isi dalam dia kena sungguh dalam keadaan tepat dan manakah bucu harta, manakah bucu menyok, manakah dia tahu habis. Jadi dalam susunan dia buat saat ni tu kan. Maka dia boleh jaya. Boleh pergi bucu tu, boleh sini kerajaan takut situ kerajaan sini kerana setelah mana kerajaan Iraq tahu kata orang yang bijak duduk dalam tu saat itu mereka tu sangat-sangat bimbing. Tapi yang paling gharibnya dalam jamaah saat itu ada dua qaid. Tak perlu sebut nama lah orang kata. Dua qaid saat itu pada satu hari mereka orang kita duduk nusuk daripada orang tu duduk daripada pasir di bawah tanah. Tiba-tiba satu hari bom tu jatuh. Bom tu Amerika mai berdeh boleh tepat. Amerika mai berdeh boleh tepat tu mati habis sampai ketua yang besar saat ni mati. Yang hidupnya ialah Abu Bakar Al-Baghdadi. Yang hidupnya Abu Bakar Al-Baghdadi. Jadi dalam keadaan tu dalam jemaah dia tu tak ada siapa tanya. Tak ada siapa buat soalan. Mereka ni mati lagu mana? Kena sebab apa Baghdadi ni hidup? Tak ada siapa buat soalan. Jadi duduk dengan cara biasa gitu. Duduk dalam genangan tidak ada ketua. Dan tidak ada ketua. Dan nanti ketua besar latih tak siapa ialah Aiman Zawahiri ni pasal ni tu dah.
Tak ada dilatihkan. Tiba-tiba dalam hati buat musyawarah yang besar nak latihkan ketua. Ya. Nak latihkan ketua, tapi dalam hak kerja tu Baghdadi ni tak jalan. Dia duk buat bom sini, buat gini, betul situ duk jual, duk perai apa ni siapa dia boleh harta banyak dah. Ya, dia duk buat sana. Sehingga dia tahu dia pandai nak ugukkan orang kampung, orang gapo sehingga nak tarikkan duit sana tu. Kalau keadaan itu tu, apabila syarat mereka tu dengan keputusan yang rekas kok dia je, geletakkan Baghdadi jadi ketua. Apabila letakkan Abu Baghdadi jadi ketua saat ini, timbul perlu ta'assub daripada pengikut dengan sebab kebijakan dia saat ini. Perlu ta'assub. Bahawa timbul perlu ta'assub saat ini, jadi tu natijah lagu mana? Salah seorang daripada pengikut dia katakan dah, dia kata, buat kami tak perlu dah daripada bai'ah Khamsah. Cukup dah kami bai'ah dengan Baghdadi saat ini. Bahkan Puan Imam Zawahiri tak kena bagi bai'ah Baghdadi, kerana Baghdadi yang sekali lagi miliki negeri sebagai ada dah negeri. Mana tak hanginya? Kalau ini tak ada negeri dah. Timbul ta'assub di situlah. Orang yang kita dinamakan, diubahkan nama dia daripada Tanzim Daulah Al-Islamiyah di Iraq dan di Syam. Apabila timbul hak ni saat ni tu, ada satu masalah. Jadi pecah dua. Pecah dua di sini ni, pecah dua hak ni dalam hak ada Suria ada tengah perang tengah sedap. Kemudian lepas Bashar al-Assad duk kalah. Boya suk dah, Bashar al-Assad nak suk dah. Bashar al-Assad nak suk dah. Abu Bakar Baghdadi nak perakat jadi khalifah. Bawa perakat jadi khalifah saat itu. Perakat lagu mana? Bawa perakat jadi khalifah, minta semua kepada parti-parti perjuangan di dalam Suria saat itu, minta bai'ah kepada dia. Kalau tak bai'ah kepada dia, kufur pula tu kamu. Dia waktu buat hukum hak ni lah mulai nak dapat pergi sama sendiri lah. Tak kan? Pergi sama sendiri. Padahal Bashar al-Assad nak jatuh. Nak jatuh lah. Suria ke Dimash tu nak jatuh. Dalam ni nak menang dah. Kuat Jabhatun Nasrah dengan kuat Mujahidin ni jual ni nak menang dah. Tapi tiba-tiba yang diperakak hak ni tu, sinilah dimulai dengan kata wa'mum, kena ikut tu. Wa'mum kena ikut tu. Kalau mu tak banyak sini selalu jual. Jual pun mu tak boleh nak orang panggil tak boleh nak jadi satu negeri. Lagu mana pun mu kena banyak hak ni dulu. Patut mereka ada jual dah lah, nak tengok medan, nak menang dah tu. Jadi nak pandai nak bai'ah kau ni semula. Jadi satu perkara yang mana panggil kata timbul syok di antara kaum mujahidin ialah satu permainan daripada seteru kita untuk melewatkan nasrah kemenangan kita. Jadi lagu mana? Okey sama sendiri tu je. Hak duk di pagar dah nak menang tu kau no. Bashar al-Assad pun kom ne. Jadi banyaklah gugur di antara kuat jual, mati dengan peluru Bashar al-Assad lagi, mati dengan peluru kuat Daesh lagi. Kuat ISIS lagi. Sama-sama duk mati di sini. Orang panggil kata hak ni duk lepas bom letak kuat Bashar al-Assad. Awal hari ni duk tibuk lah ni. Jadi supnya tinggal siapa? Tinggal Bashar al-Assad lah. Islam ni dah buat sebuah jual ni menang dah? Tak. Tak ada menang. Sekali lah ni, siapa ke sekali lah ni? Jadi sekali lah ni, orang rakyat Suria tu duk mati dengan apa? Dengan Pak Cabai. Mati dengan KJS Bashar. Mati dengan buah ISIS. Mati dengan siapa? Dengan ada balas sama sekali. Di antara kamu nak sampai ISIS, kamu tak sokong ke? Duk pergi juga dua ni. Kerana nak ambil keputusan. Lepas tu, duk mati dengan apa? Duk mati dengan bom Amerika dah pula ni. Duk di ISIS tu. Jadi Pak lucu duk mati rakyat sekarang ni dengan sebab mereka ni. Jadi ISIS ni kalau nak kira di sisi hukum para ulama tu, ulama dunia tidak iktiraf sama sekali. Ulama dunia tidak iktiraf. Jadi saya nak kenyataan di sini ni mungkin tak pun kita takut daripada kalangan ikut kita tengok atau ni perjuangan yang hakiki. Padahal bukan.
Tengok ni, oh berjumpa aku ni, hal hakiki ni, semalah lah, pakai lah, keluar lah, dia ni keluar. Jadi, apa keperluan? Nabi tu pun kayu lah kita tahu kerak. Orang asal saat itu semua bunuh dengan molek. Tidak ada sembelih dan tak disembelih. Tak ada perjuangan yang ada. Kerak-kerak, kena bunuh-bunuh dengan semudah-mudah mati. Tak saya nampak kata Islam tu bukan dinur rahmah dah. Kau nampak tak Islam dinur rahmah. Kalau kami kita kena sembelih molek tu manusia kena turut lagi. Kekejaman dia tu kena berdiri dengan cara yang mudah mati. Jangan seksa sama sekali. Dia orang kata tamsil. Kalau Islam Nabi tak wis sama sekali. Dan itu orang kata aku ada rupa hak ISIS sekali lah ni. Saya nak ayat kata buat mereka salah tu. Kalau faham mereka semua buat mereka salah tu kata tak boleh juga. Hakikat sebenarnya kita dah baca yang ni. Kita dah baca ya. Kita dah baca kan kita tengok. Hak nak tengok tu siapa tu sebab? Buat dia kan? Buat mana nak buat rupa? Tu. Cuma hak terakhir apa ni akhir sekali hak yang semula seorang pemberita Amerika yang Muslim. Semula pemberita Amerika yang Muslim nama Abdul Rahman. Dia kira kata jasus. Tak. Semula. Hak tu orang panggil kata satu cara yang mana nak wigelung masa dia dia. Nak wigelung kepada seteru. Jadi zahirnya saya nak nyata kata bukan saya ambil mata masa 5 minit. Zahir kata bukan dia kata ISIS ni apa ni tidak sebenarnya perjuangan dia dengan tidak selarasnya dengan perjuangan Islam. Kalau kita nak tengok atau siapa dengar boleh ada orang dengar ceramah Ustaz Mazlan di kuliah minggu lepas dia kecek hak ISIS. Saya pun tak ada dengar juga. Tapi Allah Alam boleh hari itu dengar daripada dia rezeki sebanyak dengan Allah Alam. Tapi saya nak kata dalam hak keadaan itu sebab apa kau diiktibarkan jamaah ISIS ini satu jamaah yang paling terkaya sekali dalam dunia. Harta banyak sekali. Jual minyak boleh. Kok mana tu? Adakah reda Amerika nak takak tak boleh berdiri sekali lagi? Adakah reda Fransik dan British nak takak tak boleh? Kok hidup lagi minyak dah berdiri minyak pom apa ni telaga minyak mereka dah ambil betul mana? Jadi hak ni satu perkara yang boleh membawakan syak kepada kita. Lepas tu buat ia nak pergi jual di satu-satu tempat. Kereta box, kereta Toyota, kereta jalan tu 4 kilo perjalanan ni. Adakah Amerika tak nampak nak tengok mereka ni? Hak lain hak ada bawah tak bumi yang nampak. Tapi hak ni hak darat tak nampak. Tak boleh nak pergi dekat tu. Lepas tu rakyat terbodohnya Amerika dan negara terbodoh ada. Bodoh ke mana? Baru ni ditahuk senjata. Ditahuk senjata, betapa banyaknya senjata tu dah tahuk. Nak pergi kepada kuat Kurdistan, kuat Bashmarka, kuat Kurdi ni. Dan kuat perjuangan Kurdi, kuat Ilmani lah. Kita kuat Islamik dak lah. Kita hak dengan kapal tu dah. Silap kita hak tempat ISIS. Kita hak tempat Daesh. Senjata bukan pemadam. Dia kata silap. Silap ke mana dia mahu boleh guna dengan sedap. Lepas tu rombongnya kereta dia hak pergi dengan banyak saat ni nak masuk di satu cangwak tu, satu wilayah tu. Apabila kata Daesh nak mari tu, orang buat kerja kabinet dan kuat tahan apa tinggal habis. Tinggal dengan benda besar, dengan kereta gebah, dengan kereta, dengan bel, dengan apa, tinggal dalam sampai sekarang tu. Cara berapa lagu tu lagi? Cara berapa lagu tu? Kalau tengok di rupa lagu tu oh, dia kata mukjizat tu deh. Mukjizat orang kafir takut pada Islam. Mukjizat ada lagu tu. Bunyi kata nak masuk tu cerak dah. Kalau lagi habis tinggal. Lepas tu tinggal duit dalam bank, dalam gampang dengan senjata yang besar. Penuh, lalu jadi gagah kok dia. Lepas tu gagah nak lawan siapa? Gagah nak lawan siapa? Tak sama lawan sama kuat muslimin juga. Kuat Syiah duduk mana? Kuat Syiah lagi habis dah. Kuat Syiah lagi habis. Dia tak sebelah lah ni tu. Tak sebelah kuat Islam. Allah kata sedih dengan peristiwa hidup berlaku sekali ni. Membai'ah Abu Bakar Baghdadi tak bai'ah apa? Boleh.
Jadi lah ni dia, pak masalahnya orang ni kata, rupa lagu ni adakah orang ni kata perjuangan mereka tu. Kalau kita nak tengok lagu tu masalah semula, masalah bunuh, masalah apa tu dah orang kata satu perkara yang sangat orang kata sangat-sangat yang orang kata dahsyat. Mana dunia sekarang ni hak jadi apa ni salbiahnya. Hak jadi natijah yang tak molek dari peristiwa yang berlaku sekarang ni ialah apa? Umat Islam hak duduk di dalam keadaan yang sikit. Umat Islam duduk di Europe. Sekarang ni jadi pelik semula. Jadi orang jiran tengok ada orang Islam ni tu jadi pelik lah. Jadi pelik lah. Benar orang Islam ni ganas. Mu panas kau tu juga apa? Jadi tu baik lagu tu. Jadi tu baik satu lah ni. Di Amerika, di Europe, di Jerman, di mana tu lah. Jadi kena tunjuk ini. Dia ni Islam ni. Dia ni Islam. Siapa ke majlis-majlis Islam di Europe, di Amerika, di Australia tu kena rakat. Kata kami bukanlah pahaman Islam, kami bukan seperti pahaman mereka. Kalau tak perakat lagu tu, jadi satu masalah. Dan kau yang nak jalan lagi dah tak boleh. Sehingga saya tengok dalam klip di Australia tu, dia buat satu, dia sedia orang di atas batas dalam kedah. Seorang tu tengok seorang perempuan mari pakai hijab. Ni gapo Islam yang tak maju, Islam huduh parah, huduh tengok dia pakai juruh jalan molek kalau lipas molek orang gapo ni. Jawab contoh. Tiba-tiba mari seorang Kristian. Mari peluk seorang perempuan itu. Mari dia cek pak. Mungkin orang kata lagu ni, mat Islam mereka apa di sini bukan lagu ni. Jadi dia rak tu. Dia rak kata-kata dia tu. Buat sendiri rata-rata supaya nak orang kenal kata orang Australia ada di Australia bukan pakai lagu. Jadi satu perkara yang orang panggil di sisi dakwah Islam dalam dunia orang ni tu ada payahlah sikitnya. Dulu dia mau baca tentang apa? Samahatul Islam, tentang lemah lembutnya Islam, baiknya Islam, moleknya Islam dalam pergaulan, dalam perkawinan, dalam gapo gini. Tapi buat tengok hak ni so ni dah habis. Dah penuh. Okey. Tekad orang Islam. Itulah orang yang kenyataan bagi saya dah. Apa ni dalam masalah hukum menghukum saling tu kita tu perlulah kita kembali kepada soalan-soalan orang-orang ulama dalam masalah satu perkara kita nak tabayyun saling tu dah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang yang beriman, apabila kamu tu dengar satu berita yang buruk, hendaklah kamu tu tabayyun, tanya wicak tu. Barulah kita boleh buat kecek. Dan insya-Allah taala itu sikap orang panggil tu orang yang wasati dan umat yang wasatan insya-Allah taala. Dan itulah bagi saya pada malam yang mulia ini bagi kata dapat ni dalam masalah kufur dan mengkufur saat ini adalah satu perkara yang sangat-sangat bahaya. Kita jauhlah sama sekali. Maka subhanallah alhamdulillah nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.